Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Yunus. Dan saya Sadia. Kami merupakan master dealer di Public Gold dan kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif, iaitu dalam simpanan emas bagi anda mencapai matlamat yang lebih baik dalam membina dana persaraan dan dana pendidikan anak-anak. Okey, untuk petang ini kami akan berkongsi iaitu 5 tips pemakaian barang kemas sempena hari raya yang akan bakal tiba 2 hari lagi ya. Okey, Sadia akan berkongsi dengan anda semua untuk tips-tips tersebut. Okey, silakan Sadia. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Kita sedang bersedia untuk berbuka puasa. Hanya beberapa minit sahaja lagi nak buka puasa. Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami bagi sesi FB Live pada hari ini. Seperti mana yang Yunus menyatakan, hari ini kita lebih borak santai-santai je lah berkenaan dengan tips pemakaian barang kemas sempena hari raya. Seperti yang kita tahu, kita Malaysia akan menerima sekali lagi untuk PKP 3.0. Jadi walaupun kita dalam tempoh PKP tidak bermaksud kita langsung tidak beraya. Janganlah sampai merajuk tak nak beraya. Jadi kita dah berpuasa selama 1 bulan dan kita ambillah benda ni positif. Kita kena jaga penjarakan sosial dan semasa kita buat video live dengan ahli keluarga nanti, kita mestilah nak nampak dalam keadaan ceria dan kita boleh menceriakan diri kita, terutamanya wanita, dengan tips pemakaian barang kemas. Jadi tips pemakaian barang kemas ini semasa musim perayaan juga boleh digunakan untuk hari-hari biasa. Jadi kalau nak ikutkan pemakaian semasa kita ada occasion, kita ada majlis ataupun kita untuk pergi ke pejabat, untuk rutin harian, dia sebenarnya cara pemakaian barang kemas ni berbeza. Tapi saya lebih nak menjuruskan untuk tema kita untuk demi hari perayaan, iaitu hari raya. Jadi tanpa meluang masa, saya ingin berkongsikan slide selepas ini, dan sebelum tu saya nak mohon rakan-rakan, jika rasa video ini adalah menarik untuk anda dan anda ingin kongsikan dengan rakan-rakan yang lain, boleh kongsikan video ini, boleh kongsikan di grup anda, boleh kongsikan di Facebook page anda, dan juga boleh kongsikan di Facebook anda sendiri. Jika ada kawan-kawan yang anda nak tag pun boleh juga, dan video ini juga boleh ditonton melalui YouTube kami, YouTube Yunus dan Sadia. Okey. Baiklah, sekarang ni saya nak kongsikan dia punya slides dia. Okey, 5 tips ya. 5 tips. Okey. Sekarang ni apakah tips yang pertama? Okey, tips yang pertama untuk pemakaian barang kemas sempena hari raya, orang selalu bercakap berkenaan dengan cincin. Okey, berkenaan dengan cincin ya. Okey, sekarang ni kalau ikutkan ramai antara kita yang suka memakai cincin. Terdapat pelbagai jenis cincin yang ada. Ada yang barang kemas yang emas 916, ada yang emas 750, ada yang dengan batu permata, ada yang tanpa batu permata, ada yang cincin perak, ada yang gunakan cincin logam-logam lain. Okey, jadi sebenarnya yang ni hanyalah tips yang biasa ya. Yang ini juga perkongsian yang saya belajar daripada orang-orang yang ternama yang pernah berkongsikan berkenaan tips bagaimana mereka memakai barang kemas, terutamanya cincin ya. Jadi cincin yang bersaiz kecil boleh ditindihkan bersama dengan cincin lain untuk menampakkan gaya yang terkini. Jadi katakanlah ya, cincin yang anda ada itu adalah cincin yang nipis, yang kecil, saiz yang kecil. Sebagai contoh ya, yang tengah ni.
katakanlah ianya adalah saiz yang kecil, jadi ianya macam kosong ataupun dia hanyalah ada bentuk love, jadi anda boleh pakaikan dengan 2 ataupun 3 cincin yang saiz yang lebih kurang sama, agar bila dia pakai dia nampak satu macam impact, satu trend bagi pemakaian cincin tersebut. Cincin yang mempunyai reka bentuk yang besar boleh dipakai di jari tengah. Jadi sebagai contoh ya, yang ini saya bagi contoh. Jika katakanlah anda mempunyai cincin yang besar, better letak dekat jari tengah. Dan kalau untuk yang cincin yang selalunya orang guna, kadang-kadang ada juga orang buat cincin, buat pemakaian cincin tu dia tak pakai kat satu jari. Ada juga orang pakai, dia pakai dekat 2 jari ataupun 3 jari. Jadi saya bagi contoh ya. Kalau anda nak gunakan, nak pakai cincin, okey sebentar saya tengah buka saya punya cincin ni. Ada juga orang yang pakai cincin sebegini. Jadi nampak ya, dia kalau katakanlah dia ada 2 yang besar, dia akan pakai macam ni. Jadi kalau katakanlah dia hanya ada 1 sahaja yang besar, jadi dia boleh pakai macam ni. Jadi bila katakanlah cincin yang besar itu, yang dah besar, dia pakai 1 kat tangan pun sebenarnya ianya sudah menaikkan seri pada tangan, pada jari kita sendiri. Jadi katakanlah ya, anda mempunyai cincin yang kecil. Jadi untuk cincin yang kecil, okey. Sebagai contoh ya, katakanlah anda mempunyai cincin yang kecil, anda boleh pakaikan dengan bertindih dengan 2 cincin seperti ini. Sama ada anda nak pakai kat jari tengah ataupun dekat jari manis. Jadi anda boleh nampak, walaupun cincin tu dipakai sebegini, ianya menjadikan satu macam trend yang nampak menarik untuk dipakai. Jadi cincin yang ada batu permata pula boleh disesuaikan dengan baju yang dipakai. Jadi kalau katakanlah anda ada batu permata, ada yang batu permata yang berwarna merah, ada yang berbatu permata yang berwarna turquoise, ada juga yang pakai belian. Jadi kalau yang macam belian tu dia boleh pakai dengan semua color. Jadi ia memang akan masuk. Tapi kalau katakanlah dia mempunyai batu permata yang dengan color-color yang tersendiri, ianya lebih sangat sesuai bila dipadankan dengan warna baju busana pakaian hari raya yang kita pakai nanti. Dan jika memakai terlalu banyak set pada kedua-dua tangan, ianya akan mengurangkan gaya elegan pada pemakaian set cincin anda. Macam saya bagi contoh ya, ada orang dia pakai, macam saya pakai 1 tangan yang berat untuk saya punya cincin, dan satu lagi tangan saya adalah tanpa cincin. Jadi hanya 1 belah saja yang mempunyai cincin. Jadi ada orang yang pakai dekat dua-dua tangan dia. Jika dia pakai kat dua-dua tangan adalah lebih sesuai jika dibuat kombinasi sebegini. Jadi 1 jari untuk 1 cincin. Tapi kalau katakanlah dia pakai 3 cincin dan maksudnya dia pakai 6 cincin ya. 3 di kanan, 3 di kiri, jadi dia dah ternampak terlalu berat dan tak sesuai. Jadi kalau nak ikutkan, lebih simple adalah lebih bagus. Jadi kalau yang ini saya pakai ni pasal saya nak buat live, pasal saya banyak mempromosi barang kemas. Jadi sebab tu saya pakai barang kemas macam ni. Tetapi kalau lebih elok kita sebenarnya kita buat minima. Pasal apa? Bila kita pakai minima, ianya lebih menaikkan seri jari kita dan juga menaikkan orang akan nampak bila kita pakai cincin tersebut. Kat tangan kita hanya ada 1 cincin dan ianya tidak akan berlawan dengan cincin-cincin yang lain dan orang akan terus nampak cincin yang kita pakai tersebut. Okey? Yang ini adalah antara tips untuk anda memakai cincin. Okey, sekarang ni saya nak kongsikan pula tips yang kedua untuk pemakaian barang kemas sempena hari raya nanti. Okey, sekarang ni saya kongsikan pula untuk tips kedua iaitu pemakaian rantai leher. Untuk pemakaian rantai leher, jika anda mempunyai rantai leher yang labuh dan anda memakai tudung ataupun memakai hijab, jadi sebenarnya boleh pakai rantai. Jadi boleh nampak. Jadi kalau katakanlah rantai tu macam pendek,
Lepas tu anda nak pakaikan kat luar macam ni, dia kadang-kadang dia tak nampak manis ya. Jadi kalau rantai tu labuh, dia lebih labuh. Kalau lebih kurang dekat PG jual pun ada rantai yang labuh. Ianya kalau pakai dengan tudung lebih nampak manis. Jadi jangan sekalikan rantai emas dan rantai yang macam mutiara ataupun yang benda yang lain. Ada kadang-kadang orang pakai tali hitam, rantai tali hitam, lepas tu dia ada loket. Ada juga orang yang pakai rantai macam tu. Kalau boleh jangan sekalikan, kerana ianya akan nampak clash with each other. Kalau macam pemakaian tu macam you pakai dengan seluar jeans, pakai dengan t-shirt, lepas tu you pakai kombinasi rantai yang berbeza, ianya akan nampak ranggi. Tetapi kalau untuk pemakaian baju raya, selalunya kita pakai baju rayanya ianya adalah lebih formal. Jangan pula combinekan, you dah pakai barang kemas, lepas tu you letak pula mutiara. Dia tak nampak masuk sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau nak pakai rantai, kalau rantai tu labuh, untuk orang yang pakai tudung memang sangat-sangat menarik. Pada masa yang sama, kalau anda dah pakai rantai, kalau boleh pilih, boleh buat pilihan sama ada nak pakai rantai tu tanpa loket ataupun tidak. Tapi kena tengok juga saiz loket yang anda akan pakai. Kerana loket ni apabila letak pada rantai leher, ianya akan memberikan seri. Dia akan memberikan satu, orang kata dia punya mata akan terus tertumpu pada loket tersebut. Jadi kita akan tengok rantai tersebut. Jika katakanlah rantai tersebut adalah sangat-sangat halus, tiba-tiba dia punya loket dia terlalu besar pun tidak nampak sesuai. Jadi kita kena pastikan kita punya loket dan rantai yang kita nak gunakan tu adalah sepadan. Macam mana nak tahu sepadan? Jangan tanya diri sendiri. Kadang-kadang kita boleh tanya kepada kita punya pasangan sama ada sesuai ataupun tidak. Itu saya punya tips lah. Kalau kadang-kadang saya pakai, saya akan tanya dengan Yunus sesuai ataupun tidak. Ataupun saya akan tanya dengan anak saya sesuai ataupun tidak. Ataupun ianya ternampak terlalu over. Kalau terlalu over, kita akan kurangkan satu. Okey, katakanlah saya dah pakai rantai tu dah labuh dan rantai tu sendiri dah berkerawang, dan lepas tu bila saya pakai dengan loket, ianya mungkin nampak tak sesuai. Jadi saya akan tanggalkan loket tersebut. Jadi kita depends bila kita pakai baju, macam mana baju raya kita tu nak pakai. Sama ada baju raya tu berbunga ke ataupun plain ke, ianya juga akan memberikan impact sama ada jenis rantai yang kita nak pakai tu. Kerana kalau baju tu dah berbunga banyak, dah ada manik-manik, ada banyak beads, lepas tu you pakai rantai tu bersama dengan loket, ianya nampak terlalu berserabut. Jadi kalau you pakai baju kurung yang macam dia adalah plain color, lepas tu you pakai rantai dan bersama dengan loket yang sesuai saiznya, ianya akan nampak lebih elegan. Okey, jadi boleh menggayakan rantai leher yang mempunyai panjang yang berbeza untuk digayakan bersama. Jadi kalau katakanlah rantai leher ni dia ada panjang yang berbeza. Jadi kalau katakanlah rantai ni kita cakap untuk rantai yang sama, maksudnya rantai yang emas juga, emas 916 juga, kita pakai dia punya saiz panjang dia, ada satu pendek, ada satu lagi yang lebih panjang. Yang itu pun nampak bersesuaian. Tapi pastikan ya, bila nak campurkan dengan loket ataupun you nak pakai rantai dua ke macam mana, tengok juga pakaian baju yang anda pakai. Kerana kalau baju anda sendiri dah banyak beropol-opol dan juga dah banyak dia punya manik-manik, kalau anda pakai terlalu banyak rantai di situ, ianya akan nampak berserabut. Jadi kadang-kadang simple is much more better. Jadi bila pakai rantai, tengok pakaian yang anda pakai, dan jika ianya sesuai untuk diletakkan loket, baru letakkan loket. Kalau katakanlah dia dah banyak beads dan dia dah berbunga besar, tak payah letak loket pun tak apa, kerana rantai itu sendiri dah cukup nampak cantik. Okey, itu adalah tips kedua untuk gaya pemakaian barang kemas di Hari Raya. Sekarang ni saya nak kongsikan pula tips ketiga untuk pemakaian barang kemas di Hari Raya, iaitu kita fokuskan kepada rantai tangan ataupun gelang tangan. Okey, gelang tangan ataupun rantai tangan boleh ditindihkan bersama dengan gelang lain mengikut kesesuaian. Yang ni maksudnya saya lebih menjurus kepada gelang bangle ya. Kalau bangle tu dia ada saiz yang kecil dan dia ada yang besar. Jadi saya tak ada bangle, saya tak ada koleksi gelang bangle dengan saya sekarang ni. Tapi katakanlah jika anda mempunyai rantai tangan yang nipis ya, contoh ya,
Rantai tangan yang nipis anda sebenarnya boleh sekalikan. Dia bukan yang besar ya, dia macam yang hanya simple saja dia punya rantai tangan tu. Anda boleh sekalikan bila pakai, boleh dipakai bertindih bersama. Tapi kalau katakanlah nak pakai satu je pun tiada masalah. Jadi kalau katakanlah anda suka kalau nampak dia macam nampak ada gaya, ada stylish sikit, yang mana yang kecil-kecil tu you boleh pakaikan sekali sebegini. Alright, jadi untuk rantai tangan yang besar sesuai dari pakai tanpa kombinasi rantai tangan atau gelang tangan yang lain. Saya bagi contoh yang macam ni. Jika katakanlah anda mempunyai rantai tangan atau gelang tangan, ianya dah cukup besar, jangan masukkan lagi dengan rantai-rantai yang lain. Satu sahaja dah sudah cukup. Kerana ianya nanti kalau nampak dah terlalu berserabut jika anda pakai terlalu banyak layer. Jadi kalau besar, pakai satu dah cukup. Kalau ianya kecil, halus je rantai tangannya, anda boleh pakai untuk sekalikan sebegini. Jadi boleh nampak, dia nampak hanya kecil saja. Okey, jadi jika anda sebenarnya semasa hari raya akan membuat banyak kerja semasa perayaan, jadi elakkan memakai gelang bangle atau rantai tangan yang besar kerana ianya akan menyukarkan kerja yang akan anda uruskan. Contohnya katakanlah anda ni hari raya ni anda pakai bangle, rantai tangan yang besar-besar, kemudian pada masa yang sama anda lah juga yang tukang nak cuci periuk, yang kita dah masak rendang apa semua tu, kita lah yang tukang cuci, kita lah yang nak hidangkan apa semua untuk ahli keluarga kita. Nanti kalau banyak sangat bergeser, nanti kan kemik pula kita punya rantai leher, rantai tangan, rantai tangan ataupun kita punya gelang tangan. Jadi pakailah yang kecil yang tidak menghalang anda untuk membuat kerja-kerja. Kalau katakanlah yang besar-besar ni, bila dia buat kerja rumah, dia boleh berlaga dan nanti ianya lagi senang untuk kemik. Jadi itu adalah tips yang saya selalu gunakan. Kadang-kadang kalau macam saya pakai barang kemas, ini pendapat peribadi saya, mungkin tak sama dengan orang lain. Kadang-kadang bila saya nak buat kerja rumah, saya lebih senang untuk buka. Masa nak bergambar ataupun masa saya nak buat live ni saya pakai, tapi selepas tu saya akan buka kerana ianya tidak bersesuaian. Jadi ini adalah untuk memastikan barang kemas tersebut dalam keadaan baik. Bila katakanlah anda start buat kerja rumah, kalau anda pakai yang rantai tangan yang jenis yang hollow, yang ini lagi senang untuk kemik ataupun dia senang efek ya, kena impact yang sikit saja dia boleh jadi tercala ataupun jadi tak cantik nanti untuk pandangan mata anda. Jadi ini adalah antara yang anda perlu pertimbangkan apabila menggunakan barang kemas semasa hari raya. Jadi sekarang ni saya nak kongsikan pula tips keempat pemakaian barang kemas semasa hari raya nanti. Alright, okey, sekarang ni adalah anting-anting ataupun subang. Jadi anting-anting chandelier boleh digayakan oleh wanita yang bertudung ataupun yang berhijab. Jadi ada orang yang dia boleh, dia tak pakai tudung style yang macam ni, mungkin dia pakai tudung yang style masuk ke belakang dan dia boleh pakai anting-anting yang chandelier, boleh nampak dekat sini. Jadi anting-anting yang simple juga boleh digunakan untuk gaya yang klasik kepada pemakainya. Ada orang yang dia pakai macam subang yang ada mutiara, dia pakai satu, setiap satu ni dekat tepi sini, sebagai nampak macam anting-anting dipakai di telinga padahal dipakai di tudung. Ada orang yang pakai macam tu. Jadi anting-anting yang lebih besar memang boleh terima. Katakanlah dia pakai yang macam gelang tu, dia pakai kat sini, memang boleh. Tetapi ianya masih merupakan idea yang baik untuk memilih anting-anting yang bersesuaian dengan busana yang akan dipakai nanti. Kerana jika katakanlah anda dah pakai tudung anda dah mempunyai manik-manik yang banyak ataupun mempunyai dah penuh ya, dia dah penuh crowd. Katakanlah dia dah berbunga-bunga kat sini, jadi lepas tu bila anda pakai dengan anting-anting, ianya mungkin nampak tak sesuai. Jadi sebab tu kalau katakanlah tudung anda adalah tudung plain, tudung yang kosong seperti yang sekarang ni saya pakai, dan kemudian anda pakaikan dengan anting-anting yang chandelier ataupun anting-anting yang simple di sini, ianya juga sudah cukup untuk menaikkan seri anda. Untuk wanita yang berhijab, untuk menggairkan dengan anting-anting. Okey, itu adalah tips
tips yang keempat bagi pemakaian barang kemas. Jadi sekarang ni saya nak kongsikan pula tips yang kelima bagi anda yang ingin bergaya menggunakan barang kemas di hari raya. Alright, sekarang ni saya kongsikan yang nombor 5. Yang nombor 5 ni adalah yang paling penting untuk anda tahu, iaitu set barang kemas. Jika anda dah ada satu set barang kemas, jangan mengatasi penampilan anda dengan perhiasan yang terlalu banyak. Jika katakanlah anda dah pakai anting-anting, anda dah pakai cincin, anda dah pakai gelang tangan, rantai leher, rantai kaki, anda pakai, dah jadi orang kata, kalau kawan-kawan saya dah cakap macam apa tau? Macam pokok Christmas. Jadi sebab tu bila dah pakai satu set, kadang-kadang kita kena keluarkan, kita kena letakkan, tak perlu pakai semua sekali. Jangan memakai lebih daripada satu bahagian besar atau anda akan kelihatan bermain dengan pakaian dan perhiasan ibu anda. Jadi maksudnya macam ianya tak secocok, ya, maksudnya ianya tak nampak manis bila anda pakai. Macam ada juga orang pernah cakap dia macam berlawan antara satu sama lain. Anda bila dah pakai pakaian busana, pakaian hari raya yang betul bergelapan, kemudian anda pakai pula dengan barang kemas yang terlalu berat, sebenarnya ianya akan orang macam tak tahu nak lihat yang mana satu, kerana ianya ternampak terlalu penuh. Dan kalau macam kawan saya selalu kita orang kalau berborak, kita orang cakap dah nampak macam pokok Christmas. Kerana semuanya ada bermanik dengan penuh dengan barang kemas daripada atas sampai ke bawah. Jadi lebih baik kalau anda pilih satu bahagian penyataan dan turunkan perhiasan anda yang lain. Contoh, katakanlah anda sekarang ni dah pakai barang kemas anda sebenarnya lebih sukakan pada anting-anting anda. Jadi anda tak perlu pakai yang berat pada bahagian leher, nak kena ada rantai, tak perlu. Dan anda juga kalau nak pakai cincin, anda hanya boleh, yang anda perlu letak satu cincin saja dan anda dropkan bahagian rantai tangan anda. Jadi ini adalah salah satu cara. Maksudnya you pakai subang, you pakai anting-anting dan juga satu anting, cincin yang besar dah cukup untuk trademark. Jadi jangan terlalu banyak macam anting-anting besar, cincin besar, gelang besar. Ianya sebenarnya bukanlah satu kombinasi pemakaian yang nampak menarik sebenarnya. Jadi sebab tu anda kena tahu macam mana nak play around dengan pemakaian aksesori, terutamanya barang kemas. Bila nak ambil gambar semasa hari raya nanti, mestilah nampak manis untuk anda. Jadi perhiasan yang terlalu banyak juga akan mencuri perhatian anda dari jauh dan aksesori akan membayarkan kepribadian anda juga. Jadi sebenarnya kalau orang nampak kita ni pakai barang kemas dan terlalu sarat dan berat juga, sebenarnya adalah tidak menarik. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang lebih kata simple tu adalah lebih baik. Jadi katakanlah untuk barang kemas anda dah pakai satu je, saya bagi contohlah kat sini. Anda dah pakai satu gelang yang besar seperti ini, anda dah tak perlu dah nak pakai dengan cincin yang terlalu besar. Ataupun anda kalau masih lagi nak pakai satu cincin, anda hanya boleh anda pakai satu cincin saja dah cukup dah untuk penggayaan. Tapi sebenarnya kalau anda lihat ya, bila yang ini tanpa cincin, gelang ini saja dah cukup nampak satu yang menarik untuk anda. Walaupun anda ada set anda, tetapi sebenarnya bila anda kurangkan, anda minimize, ianya adalah nampak lebih menarik. Okey, itu adalah 5 tips untuk pemakaian barang kemas sempena hari raya nanti. Kita lihat hari raya lagi 2 hari je lagi. Jadi ini merupakan kita punya FB Live yang betul-betul sebelum hari raya. Jadi mungkin video ini boleh mendatangkan manfaat kepada anda dalam menggayakan barang kemas semasa hari perayaan nanti. Jadi bila kita bercakap tentang hari perayaan, saya suka nak berkongsi dengan anda bahawa promosi di PG Mall berkenaan dengan Riang Ria Raya masih lagi ada. Anda boleh lagi gunakan kod
untuk penghantaran secara percuma oleh pihak PG Mall ke rumah anda. Jadi kalau anda masih lagi ada persiapan hari raya yang anda masih ingin buat di saat-saat akhir, anda masih boleh lagi menggunakan kod diskaun ini. Dan pada masa yang sama, yang ini yang paling saya suka nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan barang kemas di PG Jewel. Terdapat banyak koleksi barang kemas di PG Jewel untuk pilihan anda. Harganya adalah mampu milik, dan jika anda hendak membuat pembayaran sehingga 6 bulan, ianya juga available, ianya juga boleh diuruskan untuk pembayaran selama 6 bulan. Dan jika anda ingin membuat pembayaran penuh, ianya juga adalah boleh. Dan untuk hari ini harga per gram untuk emas 916 di PG Jewel adalah RM230. Jadi sekarang ni adalah masa untuk promosi bersama Public Gold. Jadi saya sedang tunggu Yunus untuk bersama dengan kita sekarang ni. Dan pada masa yang sama, jangan lupa ya, kalau anda beli barang kemas PG Jewel, anda boleh gunakan kod diskaun LUV582 LUV582 untuk mendapatkan diskaun sebanyak 1% untuk setiap pembelian anda. Okey, sekarang ni Yunus bersama saya. Sekarang ni adalah masa untuk promosi bersama dengan siapa lagi? Public Gold. Okey, untuk promosi di Public Gold kita ada 5 gram gold bar. Okey, dengan bayaran selama 10 bulan, iaitu untuk bayaran bulan pertama adalah RM170, dan manakala untuk bulan kedua dan seterusnya sehingga habis adalah RM165 sebulan. Okey, dan kita juga ada 10 gram gold bar dengan bayaran selama 10 bulan juga. Yang ini adalah tawaran istimewa Public Gold 10 gram ini, dan selepas pembayaran selesai selama 10 bulan anda akan dapat gold bar tersebut. Dan satu lagi yang kita ingin kongsikan dengan anda adalah akaun simpanan emas Gold Accumulation Program, iaitu untuk membina dana persaraan dan juga dana pendidikan anak-anak bermula dengan RM100, atau nilai bersamaan 1 gram emas pada hari ini adalah RM266. Okey, saya ingin mengajak anda semua, ibu bapa di luar sana, untuk kita mulakan simpanan emas bagi anak-anak kita, membina dana pendidikan bagi mereka melanjutkan pelajaran lebih tinggi selepas sesi persekolahan nanti, iaitu kita boleh menyimpan RM100 minimum dan juga RM266 harga untuk 1 gram pada hari ini. Dan 2 hari lagi kita akan merayakan Aidilfitri, dan saya yakin ibu bapa seperti kita akan memberikan anak-anak kita duit raya, dan duit raya itu bolehlah kita mulakan simpanan untuk anak-anak kita di dalam akaun emas itu. Okey, dan sekiranya anda perlukan khidmat nasihat dan juga bimbingan secara percuma, kami bersedia untuk memberikan bimbingan tersebut melalui anda boleh hubungi kami melalui WhatsApp 012-2070-696. Saya ulangi, 012-2070-696. Okey, rasa itu saja Sadia untuk hari ini. Ada lagi nak tambah? Ya, ada banyak lagi nak tambah Okey. ni. Sebenarnya kalau kita ikutkan, kalau kita simpan duit raya, kita selalu tengok, tanyalah diri sendiri, duit raya anda semasa anda kecil, adakah sampai anda besar anda masih ada lagi duit raya tersebut? Selalunya duit raya tersebut telah pun hilang daripada genggaman dengan pelbagai benda yang kita beli, yang selepas tu kita pun dah lupa apa benda yang kita pernah gunakan dengan simpanan duit raya kita tersebut. Jika anda membuat simpanan RM100 satu bulan, ada masanya anda juga akan menggunakan RM100 tersebut untuk kehendak anda membeli barang-barang yang lain. Jadi kalau anda ingin melihat bagaimana cara yang lebih efektif dalam menyimpan dana persaraan, dana pendidikan, jadi anda tukarkan simpanan anda dalam bentuk wang yang sangat mudah untuk cair itu kepada dalam simpanan
emas yang dibekukan. Jadi bila anda buat simpanan emas, duit anda masih ada, emas juga ada di dalam tangan anda. Jika anda simpan duit, insya-Allah kebocoran simpanan itu sangat-sangat mudah terjadi. Jadi sempena hari raya yang akan bakal tiba nanti, anda boleh menukarkan simpanan duit raya anak-anak kepada dalam bentuk emas, kerana kita kena ingat bahawa pada masa akan datang dana pendidikan mungkin tak semua orang mendapat beasiswa dan juga kos pendidikan akan menjadi semakin tinggi. Jika kita tidak membuat tindakan daripada sekarang, daripada duit raya pun kita nak gunakan, duit raya anak pun kita ambil, nanti bila mereka besar nanti nak pergi melanjutkan pelajaran ke universiti, mereka mungkin tiada dana persaraan, dana pendidikan. Okay. Jadi oleh itu kita gunakan kita punya hari raya ini untuk satu langkah yang istimewa untuk anak-anak dengan menukarkan simpanan duit raya mereka kepada simpanan emas. Sama ada anda hendak menukarkan dalam bentuk emas, dalam bentuk gold bar terus, sama ada anda nak pilih dalam bentuk 5 gram ataupun 10 gram ataupun 1 gram gold bar, ataupun anda boleh memulakan di dalam simpanan di akaun emas Gold Accumulation Program, dan ianya boleh dimulakan dengan serendah RM100, dan apabila emas yang anda ada tu dah banyak, anda masih boleh mengeluarkan dalam bentuk emas fizikal, dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Dan jika anda memerlukan duit semasa anda hendak menghantar anak anda ke universiti kelak, anda boleh menukarkan simpanan emas tersebut kepada wang untuk membiayai yuran pendidikan. Kenapa kami sebutkan benda ni secara panjang? Kerana kami dah buat, kami lihat bagaimana kos untuk anak masuk ke universiti itu sangat tinggi, dan Alhamdulillah kita ada dana untuk pendidikan mereka. Jadi jika anda tidak mulakan daripada sekarang, anda mungkin akan terlewat jika nak mula lepas 10 tahun. Mulakan daripada sekarang agar anak-anak anda mempunyai peluang yang lebih cerah untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Okeylah, sempena hari raya ni, okey, insya-Allah kami akan bersiaran secara langsung melalui pada hari raya nanti, insya-Allah pukul 6 petang ataupun lebih awal, dan kami berdua akan umumkan ada lagi tawaran istimewa daripada kami berdua, bukan daripada Public Gold. Kami berdua tunggu pada hari raya nanti, kami berdua akan umumkan kejutan hadiah istimewa kepada anda pelanggan Public Gold dan juga bakal pelanggan Public Gold. Okey? Ya. Sempena hari raya yang bakal tiba, saya dan Yunus, saya Sadia dan Yunus ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya, dan kami ingin memohon maaf zahir dan batin jika selama kami membuat perkongsian di FB Live dan juga sepanjang kami membuat posting di dalam Facebook page kami, Facebook personal kami, Instagram dan juga YouTube, jika terdapat sebarang kesalahan, jika terdapat segala kesilapan daripada kami, jujur kami mohon maaf, dan semoga anda menerima kemaafan daripada kami. Kami sebenarnya membuat perkongsian ini agar kita mendapat lebih ramai orang yang celik mengenai keuangan dan simpanan, dan juga celik mengenai simpanan emas. Niat kami untuk mendapat lebih ramai orang yang mempunyai positive vibes dalam simpanan dan berlumba-lumba dengan diri sendiri untuk membina simpanan yang lebih baik demi masa depan diri sendiri dan juga keluarga. Jadi mohon maaf jika terdapat sebarang kesalahan dan kesilapan, dan kami juga berharap agar anda terus setia bersama kami, dan jika anda mempunyai sebarang persoalan, ingin bertanya terus kepada kami, boleh WhatsApp kami pada 0112070696. Dan hari raya bakal tiba. Selamat hari raya. Seperti yang kita punya Perdana Menteri dah nyatakan, kita dah start PKP 3.0. Jaga SOP, jaga SOP, jaga SOP. Kita jaga kita, kerana tiada orang lain yang boleh menjaga kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Okey, itu
saja daripada kami. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada petang ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari raya, lagi 2 hari, sama ada jam 6 petang ataupun lebih awal lagi, sempena hari raya. Dan insyaAllah semoga bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Saya Sadia. Saya Yunus. Mengucapkan salam Ramadan, selamat berbuka puasa dan selamat hari raya. Assalamualaikum. Bye.